Cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari Jumaat yang penuh barakah ini kita akan berada dalam satu majlis yang akan menerangkan mengenai pembukaan sekolah. Untuk makluman semua, pembukaan sekolah adalah pada 5 April 2021, iaitu pada hari Isnin. Jadi bersama kita pagi ini di tengah ni adalah Tuan Haji Muhammad bin Cik Ibrahim, Pengetua SMK Cengar Lempung. Di sebelah kanan beliau adalah YDP PIBG Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Noor. Sebelah kiri Puan Norehan binti Jusuf, penolong kanan pentadbiran. Sebelah kiri Puan Norehan ada Hajar Nur Haida binti Abu Bakar, penolong kanan hak Dewan Murid. Dan di hujung sana adalah Puan Sohana binti Muhammad, Ketua Bidang Kemanusiaan. Jadi kami di sini akan menerangkan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan pembukaan sekolah kita pada 5 April nanti. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad bin Ibrahim selaku teraju kepimpinan SMK Cengar Lempung untuk memberikan sedikit penerangan tentang perkara-perkara yang perlu ibu bapa dan anak-anak semua maklum semasa pembukaan sekolah nanti. Dengan segala hormatnya dipersilakan Tuan Haji. Okey, terima kasih kepada Cikgu Hajah Mas Sani selaku kaunselor cemerlang sekolah, dan juga mempromosikan program Bual Bicara menjelang pembukaan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi, salam sejahtera, salam persahabatan, salam kasih sayang. Yang berusaha sahabat saya, adinda saya Encik Hafiz Muhammad Noor selaku pengurusi PIBG SMK Cengar Lempung, yang berusaha Ustazah Norehan selaku pengelola pentadbiran, Ustazah Nur Haida pengelola HEM, Cikgu Puan Sohana selaku ketua bidang, dan juga sahabat-sahabat lah, tuan-tuan perempuan yang insya-Allah mungkin bersama kita secara maya pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita ada ruang pada hari Jumaat ini, penghulu sekala hari ini, untuk kita dapat bersama dalam satu sesi santai sebenarnya, santai. Program kita namakan sebagai Bual Bicara antara pihak pengurusan sekolah bersama dengan ibu bapa, walaupun bentuk rakaman kali ini, tapi saya kira insya-Allah dalam program ini mungkin dapat ada beberapa perkara yang boleh dimanfaatkan kepada ibu bapa dan juga pelajar sekali. Apatah lagi saya rasa ramai ibu bapa, pelajar ingin tahu beberapa perkara yang berkaitan dengan pembukaan sekolah. Sebagaimana yang pengurusi bagi tahu tadi, Tuan Haji bagi tahu tadi, kita 5 bulan ni insya-Allah sekolah akan bermula secara bersemuka setelah sekian lama kita menjalani bentuk norma baru secara dinamakan sebagai PDPR, secara maya bersama anak-anak pelajar, dan insya-Allah tiba masanya ditakdirkan insya-Allah ada rezeki kita, ada peluang kita pada 5 bulan untuk bersama pelajar, untuk ikuti proses pengajaran dan pembelajaran secara bersemuka
di seluruh negara sebagaimana yang kita semua sedia maklum lah. Apa ni tuan-tuan, para ibu bapa khususnya dan anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian, saya bagi pihak rakan-rakan saya lah, hari ini kita ada barisan pengurusan, tapi seorang lagi penolakan kita iaitu Cikgu Ridwan tak dapat bersama, sesuatu yang tak dapat beliau elakkan hari ini, tapi tak apalah. Yang pentingnya kita ada ruang untuk bersama dengan barisan pengurusan yang ada ruang masa untuk hari ini. Dan saya bagi mewakili sahabat-sahabat saya, semua cikgu AKP ya, pekerja kebersihan, keselamatan di sekolah ini, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan yang mengikuti rakaman ini, insya-Allah. Jadi begitu juga anak-anak pelajar ya. Dan saya mengharapkan semoga tuan-tuan perempuan semua, anak semua berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah ya. Ceria, sentiasa positif ya. Dan juga saya yakinlah khusus anak-anak memang tak sabar lagi untuk ke sekolah pada 5 hari bulan ini. Dan kita sebagai ibu bapa pun, saya juga sebagai ibu bapa sebenarnya adik anak saya sedang sekolah sebenarnya, memang kita tak sabar lagi untuk melihat dan termasuk untuk menghantar anak kita bersekolah secara bersemuka bersama cikgu-cikgu pada minggu depan. Dan rakan-rakan saya, cikgu-cikgu pun memang samalah, kita dah teruja benar sebenarnya nak jumpa pelajar sebenarnya. Dah lama kita rindu pada pelajar sebenarnya, lama tak jumpa. Jumpa pun secara online saja, secara maya yang sebelum ni ikut kaedah PDPR dengan pelbagai kaedah kita lah, yang saya kira tuan-tuan dan juga anak-anak pelajar semua sedia maklum. Jadi untuk kali ini saya rasa kita perlu sikit bagi beberapa perkara lah berkaitan dengan situasi sekolah, berkaitan dengan persediaan sekolah dan sebagainya lagi lah, yang mungkin tuan-tuan tertanya-tanya lah apa perkara yang berkaitan dengan persediaan sekolah khususnya menjelang perperiksaan nanti. Okey, sebelum tu saya nak bergambar sikit tentang sekolah kita. Sekolah kita sekarang ni jumlah pelajar kita 531 orang. Ya. Betul ya, Puan Hajah DPK kita 531 orang daripada tingkatan 1 sampai kelas pendidikan khas. Kelas kita ada 29 orang semua. Dan cikgu-cikgu kita sekarang ni ada 38 orang. InsyaAllah ada 2 orang lagi. Ustazah ya? Ustazah DPK. InsyaAllah lah, kita harap ada rezeki, mungkin ada lagi tambahan 2 orang lagi cikgu, insyaAllah 38 orang, 6 orang ahli kumpulan sokongan, pembantu takbir dan juga pembantu makmal. Kemudian kita ada pekerja pembersihan, ada 4 orang. Kita ada pengawal keselamatan, kita ada 4 orang juga ya. Inilah dia warga sekolah kita sebenarnya, yang kita anggap sebagai satu warga besar sekolah kita. Dan apa ni, kita sebenarnya masih lagi insya-Allah lah, dengan khas misalnya kita tak cukup lagi 2 orang cikgu 2 orang lagi untuk khas, insya-Allah, termasuk pembantu musambri. Dan sekarang ni saya kira pihak JPM PPD sedang berusaha lah untuk memenuhi kuota yang sepatutnya. Kita faham situasi sekarang ni tak semua sekolah mungkin boleh sempurna semuanya, banyak perkara berkaitan dengan pengusaha pentadbiran dan sebagainya. Tapi insya-Allah sebenarnya pihak kementerian khususnya, pihak jabatan, pihak PPD dan sebagainya memang akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kuota guru ini. Tapi apapun, operasi kita tidak terbantu. Operasi sekolah kita berjalan seperti biasa, yang insya-Allah ya kita rancang insya-Allah. Dan saya rasa dari segi sudut apa kata pengurusan sekolah, saya tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab sebenarnya dengan kapasiti cikgu kita ni sudah pun kita berkemampuan untuk beroperasi seperti biasa. Jadi tak masalah. Jadi tuan-tuan perempuan yang bimbang itu. Kita dah atur dari segi jadual untuk kelas dan sebagainya lagi, termasuk jadual kurikulum, termasuk berkaitan dengan perusahaan murid dan sebagainya lagi, memang kita sudah bersedia. Dan cikgu-cikgu pun memang telah lama bersedia. Kita telah mengadakan pelbagai bentuk mesyuarat, perbincangan dan sebagainya lagi untuk persediaan. Begitu juga pihak-pihak BJ. Saya rasa terima kasihlah kepada
Encik Hafiz hari ini yang begitu committed, yang banyak membantu sekolah. Banyak program beliau terlibat selama ini. Walaupun kita ada hak dan ruang untuk berusaha-usaha, tapi pihak BG banyak bantu kita. Untuk maklumat untuk perempuan semua, berdasarkan pada situasi semasa, kita faham situasi COVID-19 ini memang tak dibenarkan lagi ibu bapa ke orang luar ke untuk berkunjung ke sekolah sebenarnya, untuk menjalankan aktiviti sekolah tak dibenarkan lagi. Ini dari sudut keselamatan lah, dari sudut arahan ini rasionalnya berdasarkan pada keselamatan pelajar dan juga berdasarkan situasi semasa. Jadi kita dalam mesyuarat PIBG misalnya, contoh mungkin Cik Afif cakap ini, kita belum lagi boleh dimulakan di peringkat sekolah, dan mungkin kita akan buat di luar insyaAllah, tapi bergantung kepada keadaan lah, itu dia. Tapi apapun insyaAllah sekolah akan boleh beroperasi seperti biasa sebagaimana yang kita harap dan kita rancang lah. Ibu bapa yang semati sekalian, saya mengambil ruang ni untuk ucapkan kepada anak murid lah anak murid saya yang 531 orang ni, saya harap pada 5 bulan ni saya mohonlah datanglah semua insyaAllah. Dan kami akan menyambut cikgu-cikgu, kemudian komuniti sekolah, pemimpin pun Tok Pengulu tempat insyaAllah, kemudian KMT, OC, PBJ, JK, PABG, pegawai-pegawai polis, mungkin juga wakil-wakil daripada PPD, mungkin insyaAllah semua cikgu, termasuklah pekerja bersih, termasuk pengawal keselamatan dan sebagainya lagi, akan menyambut saudara-saudari di pintu pagar sekolah insyaAllah. Untuk kita ada amalan guru penyayang sebenarnya insyaAllah, mula pukul 6.45 awal 6.45 7 pagi insyaAllah kita dah ada untuk menyambut kedatangan anak pelajar semua. Dan insyaAllah kita akan buat kita akan bagi insyaAllah apple kepada setiap pelajar, kita akan bagi apple insyaAllah, apple sebagai lambang kasih sayang, lambang cinta hati kita lah kepada anak-anak pelajar semua pelajar insyaAllah. Jadi kita PIBG dah usahakan ini dapat insyaAllah ada rezeki untuk kita bagi kepada setiap orang pelajar sebagai lambang kasih sayang kita kepada pelajar. Tapi ini akan berlaku bukan dalam sekolah lah berlaku di luar sekolah sebenarnya, di pintu pagar kita, pintu pagar. Dan kita sudah buat beberapa persediaan, asas persediaan dalam kelas untuk kurikulum, untuk pengusahaan dan sebagainya itu, pokok itu akan diterangkan oleh sahabat saya lah, JBK Pentadbiran, JBKM, kaunselor pun akan bagi maklumat yang sama. Kemudian koperasi pun, Cikgu Sana pun akan beri penerangan sikit tentang koperasi, bagaimana persediaan koperasi untuk khusus dalam konsep untuk menyediakan keperluan pelajar. Jadi anak-anak semua selamat kembali ke sekolah. Kembali sekolah insyaAllah. Saya harap dengan penuh semangat, dengan penuh keceriaan, dengan penuh motivasi untuk kita meneruskan misi persekolahan bersama cikgu-cikgu kita pun dah sediakan pihak sekolah melalui inisiatif PIBG dan sekolah kita dah kalau untuk maklumat atau apa-apa semua dan juga nak belajar semua, kita sediakan satu penapi air sebenarnya, dan kita akan tambah lagi lah. Penapi air ini memang matlamat saya lah, kalau boleh belajar kita memang kita mendalapkan minum air. Jadi untuk datang pada 5 bulan ni amat digalakkan pelajar bawa bekas air. Kita sediakan satu penapi air berkualiti untuk pelajar ambil dan minum air. Kita memang menggalakkan pelajar minum air supaya tidak mengantuk, oksigen banyak. Ini dari sudut kesihatan yang bagus ni. Jadi memang kita sediakan itu. Dan insyaAllah kita akan tambah baik lagi. Di sini pun saya harap bila pelajar datang pun, bagi saya mentikkan soal, kita mengharapkan pelajar kita ada satu personality yang baik lah. Yang pelajar kita ni bagus-bagus belakang sebenarnya. Yang semak-semak awal-awal belakang kacak-kacak. Yang penting datang sini ikutlah peraturan. Mungkin yang akan bagi tahu selepas ni lah dari segi pemakaian macam mana. Yang penting datang dengan smart, dengan cantik, dengan selain pada ceria, seronok Dan kita sediakan satu cermin sebenarnya. Bukan satu, banyak 10 cermin.
Di beberapa lokasi akan ada satu cermin besar, cermin diri pelajar nampak cermin, tengok lihat diri dia setiap hari supaya nampak kemas. Contohnya kalau pakai leher tak kemas, bila masuk sekolah pun dah ada cermin satu, cermin besar, cermin 10 buah cermin untuk menyambut anak semua. Ini semua untuk beri kemudahan kepada pelajar lah. Kita ada ruang info COVID, kita ada macam-macam lah perkara yang kita dalam kelas-kelas sekarang tu sedang di cikgu-cikgu, kawan-kawan saya ni dah lama dah datang nak bergotong royong sebenarnya. Berusaha hari ni pun saya tengok rakan-rakan cikgu kita dah datang urus kelas untuk pastikan kita boleh bersedia dengan sebaik mungkin lah untuk anak-anak datang ke sekolah pada 5 hari bulan ini. Dan satu lagi saya nak sentuh semak beruang ni, sebelum saya suruh pada kawan-kawan saya ni, berkaitan dengan kebajikan pelajar lah, kebajikan pelajar. Jadi saya bersama kawan-kawan saya ni sedang berusaha lah sebaik mungkin untuk memastikan kalau pelajar perlu kita bantu, kita akan bantu. Jadi selama ni pun kita dah banyak bersama PIBG khususnya. Kita dah beberapa siri dah pergi ke Afif. Kita buat kutipan sumbangan, cikgu-cikgu buat kutipan semua bagi pelajar yang ada masalah kesihatan, termasuk beberapa yang tak berkemampuan dan sebagainya yang perlu kita bantu dalam musim PDPA ni. Masa sebelum buka kita memang dah beberapa kali dah pergi bersama Cik Hafiz. Dan kita juga sedang berusaha untuk mencari beberapa sumber lah, macam-macam sumber yang kita cuba dapatkan melalui jalinan jaringan kita untuk pastikan pada pelajar yang perlukan bantuan, kita akan bantu insya-Allah. Jadi kalau anak-anak merasakan mereka perlu dibantu, maklum kepada kita, maklum kepada saya, maklum pada GBK, maklum pada guru kelas, insya-Allah sekadar boleh bantu kita akan bantu. Kalau kita tak boleh bantu pun Cik Hafiz, kita akan minta bantu kawan-kawan lain lah yang di luar sana. Kita sekarang sekolah kita ni, kita sedang bina satu jaringan lah yang saya rasa semakin baik, semakin bagus, dibantu oleh fungsi dan kita kuasa PIBG, termasuklah pemimpin setempat di sini. Jadi jaringan kita ni yang kita bina ni, sama ada sektor kerajaan ke swasta ke, banyak membantu kita sebenarnya untuk bantu khusus untuk beri beberapa perkara berkaitan kemudahan sekolah, supaya persekitaran sekolah kita cantik, kita banyak kemudahan, boleh belajar secara selesa, dan juga sebagai lagi termasuk perkara berkaitan dengan program pembangunan insan pelajar. Jadi itu lebih kurang gambarannya. Dan bagi saya dan rakan-rakan saya, kita beri jaminan insya-Allah persekolahan selamat, insya-Allah datanglah kajian takut. Kita walaupun sekarang berada dalam suasana COVID-19 ini dengan norma baru, tapi perkara asas bagi kita ialah SOP lah. SOP itu mesti kita ikut secara jelas, secara bersistem dan juga berperaturan lah. Ini perkara pentingnya ialah soal keselamatan pelajar. Dan yang pentingnya kita tak berlaku, insya-Allah kita doa semoga kita dihindari daripada khusus berkaitan dengan wabak COVID-19 ini. Kita harap tidak berlaku di sini insya-Allah. Yang penting pelajar apa semua ikut SOP dan semua pelajar diminta untuk memakai pelitup muka. Pelitup muka mesti pakailah, itu arahan bila kita berada dalam semasa berada di sekolah kita, termasuk semualah semua. Dan beberapa perkara berkaitan dengan SOP COVID itu memang telah kita sediakan, termasuklah semua perkara asas itu kita sudah ada. Jadi yang pentingnya insya-Allah kita bagi jaminan, insya-Allah kita doa semoga kita selamat semua, okey, terhindar daripada masalah COVID yang sedang melanda negara kita sekarang. Kita doa kita semua, kita harap anak-anak semua pelajar khusus dapat belajar dengan selesa, dengan selamat, dan juga termasuk ibu bapa sekali lah boleh menguruskan anak-anak di rumah dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Semoga kita terhindar daripada masalah virus COVID-19 ini. Okey, jadi itulah lebih kurangnya sedikit gambaran tuan-tuan puan-puan semua. Saya seronok, saya rasa seronok betul, walaupun saya baru di sini tapi seronok rakan-rakan saya, cikgu saya ni, semualah staf akademik semua
cukup baik, cukup bagus. Mereka ada komitmen yang tinggi, rela berkorban walaupun oleh cuti, datang ke sekolah semua. Macam-macam lah usaha mereka buat, walaupun saya tak wajibkan mereka datang sebenarnya, tapi rupanya mereka ramai secara sukarela datang urus sekolah, macam-macam lah sekadar boleh. Tapi saya seronok sebagai ketua di sini bersama sahabat-sahabat saya. Sebab tu kita punya motto kita ialah Charles, hebat, berilmu, beramal, berbudi. Itu kita punya motto kita. Dan saya lebih kepada kita punya tagline kita secara umum ialah berasaskan daripada kasih sayang. Kasih sayang. Maknanya bila kita nak wujudkan satu di sekolah ini, suasana penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang semua. Gurunya, pelajarnya, AKP-nya, PBJ-nya, di bapa semua. Bagi saya bila kita mulakan kasih sayang, insya-Allah lah banyak perkara insya-Allah kita akan boleh selesai untuk kecemerlangan pelajar dan juga semualah. InsyaAllah akan diberkati, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sedang bina satu, mengukuh, memperkasa lagi kita punya tim, pasukan kita yang kuat untuk memastikan target kita nak sekolah mengajar Lampung ni insyaAllah akan muncul sebagai salah satu sekolah yang hebat, yang cemerlang dalam semua perkara, yang seimbang, seimbang untuk dunawi dan ukhrawi. Itu ada pantun kata, kalau memilih tempat mandi, pertama teluk, kedua pantai. Kalau menjadi insan bestari, pertama elok, kedua pandai. Jadi kita nak dua-dua elemen ni, elok dan pandai. Elok perangai, elok tingkah laku, sasiah kita dan sebagainya, dan pandai. Pandai boleh menguasai pembelajaran dengan baik, dapat perusahaan baik akan datang. Saya yakin sekolah mengajar Lampung ni akan mampu untuk duduk sama rendah, berdiri sama tinggi sekolah-sekolah hebat lain. Saya juga yakin pelajar kita pelajar baik sebenarnya. Misalnya dari sudut kehadiran, tak lepas tahniah kepada JPK khususnya dan kawan-kawan lain. Sekolah mengajar Lampung tuan-tuan untuk makluman, peratus kehadiran cukup baik. Walaupun pada musim 92.4%, walaupun secara umumnya kerana masalah COVID ini, kehadiran ada sedikit masalah di seluruh negara sebenarnya. Tapi di sekolah mengajar Lampung ni 92.4% itu tinggi sebenarnya. Dan antara 20 sekolah terbaik di negeri Pahang. Tadi lah. Itu contoh. Maknanya kita mampu melakukannya. Termasuk perkara aspek lain. Kurikulumnya, bahagian sukan dan sebagainya, insya-Allah. Saya yakin dengan komitmen dan kerjasama semua, saya cukup yakin sekolah mengajar Lampung ni akan muncul sebagai sebuah sekolah yang hebat, yang terbaik dalam semua perkara. Jadi terima kasih. Dan saya sebagai ketua di sini, takdir sebagai ketua di sini, kita sedia menerima apa-apa cadangan, teguran dan sebagainya daripada untuk membina. Pada kita bersifat terbuka. Saya dengan cikgu saya pun, dengan kawan-kawan kita lah pun, memang kita bersifat terbuka. Cadangan dan sebagainya, contoh kita ada lomba seperti cadangan je ada kan. Contoh yang pentingnya pokok pangkalnya kita buat dia dengan ikhlas dan jujur, insya-Allah. Ini satu bagi kami ini di sinilah tempat untuk kita berkorban dan kita berjuang. Pengorbanan dan perjuangan memang dituntut oleh kami di sini dari kawan-kawan lain, termasuk ibu bapa lah. Jadi kita mengharap sahabat-sahabat kita, ibu bapa, kita cuba untuk bersama mengurus sekolah kita dengan pelbagai kaedah dan cara tersendiri. Sekolah mengajar kita ada peraturan kita. Selesa di rumah pun tuan-tuan ada kaedah dan cara tersendiri. Yang penting bila kita gabungkan kaedah ini, insya-Allah akan beri satu kecemerlangan dan mengangkat martabat sekolah mengajar Lampung supaya lebih baik lagi untuk pada masa-masa datang. Jadi saya rasa itulah lebih kurang panjang yang saya cakap ini. Kita bagi peluang pada sahabat-sahabat kita lain untuk dalam sesi bual bicara menjelang pembukaan sekolah ini. Apa ni yang kita boleh kongsi bersama tuan-tuan dan juga sahabat-sahabat semua. Saya mengambil ruang ini tak minta maaf bagi kawan saya, cikgu-cikgu, rakan-rakan saya jika ada sebarang silap salah kami sepanjang kita mengurus sekolah ini. Tapi apapun niat kami ikhlas jujur untuk pastikan supaya anak-anak dapat belajar dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Tanpa sebarang masalah, insya-Allah.
dan dididik dengan sepenuhnya oleh kami, sebab inilah tugas hakiki kami, ini ialah tempat kami cari rezeki, dan kami insyaAllah akan cuba untuk berbakti dengan sebaik mungkin selagi hayat di kandung badan, selagi kita ada kemampuan kita. Okey, terima kasih. Saya rasa itulah lebih kurang Mas untuk pusing pertama ni. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Haji atas penerangan yang lebih bersifat secara umum lah, mengenai persediaan kita untuk pembukaan sekolah. Sebenarnya kita pergi kepada lebih kepada khusus setiap bidang yang perlu pelajar ibu bapa fahami apabila sekolah telah dibuka, apakah persediaan yang perlu disediakan dan bagaimanakah dia punya SOP yang perlu dipatuhi. Jadi saya bagi bidang kurikulum, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Norehan binti Yusof selaku penolong kanan pentadbiran untuk menyampaikan informasi dalam bual bicara ini mengenai persediaan pelajar-pelajar khususnya dalam bidang akademik. Dipersilakan Ustazah. Okey, terima kasih Haji Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammimil khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Tak apa jelas sikit. Okey, aku tak apa benda ini. Okey, yang berusaha Tuan Haji Muhammad bin Cik Ibrahim, Pengetua SMK Sungai Lampung, Encik Hafiz YDP PABG, Puan Hajah Nurhaida PK Penolong Kanahem, Hajah Mas Guru Kaunseling Cemerlang ya, dan juga Cikgu Sohana, Puan Sohana, Ketua Bidang Kemanusiaan, dan juga guru-guru yang teknikal di sini ya, iaitu Cikgu Siti Rohani dan juga Cikgu Malik. Ya, alhamdulillah ya, pada hari ini kita dapat mengadakan satu sesi taklimat ya untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan pengoperasian pembukaan sekolah 2021 yang akan bermula sebagaimana yang telah pun semua maklum pada 5 April 2021, hari Isnin minggu depan ya, insya-Allah. Okey. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih ya kepada ibu bapa yang memberikan amanah untuk kami untuk menjadi tenaga pengajar untuk anak-anak tuan-puan, dan juga amanah ini insya-Allah akan kami tunaikan sebaik mungkin. Dan juga kepada anak-anak murid sekalian, cikgu pun, semua cikgu di SMK Sungai Lampung ni tak sabar untuk menjumpa kamu, sama ada yang pelajar baru tingkatan 1 dan juga pelajar tingkatan 2 sampailah tingkatan 4 ya. Dah lama kita tak berjumpa. Jadi orang kata semangat untuk belajar tu di pihak guru dan juga di pihak kamu sendiri memang berada, saya rasa, pada tahap yang maksimal lah, pada tahap yang tinggi, dan kita harap tahap ini tidak akan menurun ya. Okey. Bagi bahagian saya, saya untuk makluman ibu bapa dan juga pelajar-pelajar baru, saya Puan Norehan binti Yusof, penolong kanan pentadbiran, dan juga bertanggungjawab untuk hal-hal akademik dan juga kurikulum ya. Okey, perkara pertama yang saya nak maklumkan berkaitan dengan untuk waran pejawatan kita pada tahun 2021 untuk tahun ini. Kelas tingkatan 1 kita ada 5 kelas, 4 kelas arus perdana dan 1 kelas aliran agama. Ya, untuk tingkatan 2 ada 4 kelas, tingkatan 3 kelas, dan tingkatan 4 kita ada 4 kelas. Ya, untuk tingkatan 4 tahun ini adalah merupakan tahun pertama kita untuk kita ada menengah atas, dan insya-Allah pelajar tingkatan 4 2021 adalah
calon SPM yang pertama untuk SMK Cengal Lempung. Ya. Dan untuk pengetahuan ibu bapa juga, dekat tempat kita, kita ada satu kelas aliran sains, kelas keduanya aliran akaun, dan juga ketiga kita ada elektif untuk SRT, dan keempat untuk kelas pendidikan seni visual. Ya, jadi untuk kata 4 kita ada 4 kelas setakat ini untuk 2021, dan mungkin akan berlaku pertambahan lah. Ya. Okey, itu perkara pertama. Perkara kedua berkaitan dengan jadual waktu. Untuk makluman ibu bapa dan juga murid-murid sekalian, jadual waktu kelas masing-masing saya dah pun hantar semalam dalam grup kelas, WhatsApp grup kelas, dan juga saya dah hantar kepada semua guru kelas dan juga guru-guru. Jadi kamu boleh rujuk di situ untuk mengetahui jadual kelas masing-masing. Ya. Sama ada rujuk dalam grup kelas masing-masing, dan juga boleh bertanya sendiri kepada guru kelas yang telah pun kamu ketahui dalam jadual waktu tersebut. Ya. Dan untuk pengetahuan semua ibu bapa dan juga murid-murid, waktu persekolahan kita, ya, setiap hari, ya, kita akan mulakan PDP kita pada 7.40 pagi. 7.40 tu kita dah start PDP. Ya, proses pelajaran dan pengajaran akan mula pada 7.40. Dan waktu balik kita adalah 1.40. Ya, kecuali untuk kelas aliran agama dan kelas sains dia lewat sikit lah sebab pertambahan dari segi subjek. Okey. Saya juga mengharapkan murid-murid untuk maklumkan kepada kawan-kawan, ya, yang mungkin dia tak ada telefon ke, dia tak ada peranti lain, maksudnya kamu sampai kepada kawan-kawan, okay, jadual dah ada, okey, boleh bagi dia ni lah makluman. Ya, jangan kamu dapat kamu je, lepas tu kamu orang lain kamu tak sebarkan. Sebarkan, orang kata sebaik mungkin. Ya, sebar banyak kali pun tak apa, supaya kamu tahu bahawa datang hari minggu depan ni semua tu dah ada dah. Ya. Okey, sebagai masalah nanti untuk kelas boleh rujuk kepada guru kelas masing-masing lah. Okey. Okey, seterusnya saya juga nak maklumkan kelas masa hari Isnin nanti kamu datang, dan terus kamu akan dibawa oleh penunjuk arah kita, iaitu pengawas, untuk ke kelas yang telah ditetapkan. Ya. Jadi untuk makluman ibu bapa boleh hantar je anak-anak di luar tempat sekolah, dan kami akan uruskan anak-anak sampailah masuk kelas dan juga sampailah kepada waktu balik. Ya, insya-Allah dalam keadaan SOP yang akan kami patuhi sebaik yang mungkin. Ya. Okey, dan akhir sekali saya nak maklum kepada anak-anak pelajar sekalian. Okey, minggu pertama tu kita akan belajar dulu, dan minggu kedua insya-Allah kita akan buat sedikit ujian pengesanan lah. Kita nak tengok tahap kamu berada di mana tahap, sebagai orang kata kami guru-guru ni boleh mengetahui setakat mana prestasi PDPR kamu, dan juga kita akan teruskan untuk penilaian seterusnya lah. Ya, jadi saya mengharapkan semangat belajar yang tinggi, ya, di kalangan anak murid semua, supaya kita dapat mencapai kecemerlangan dari segi akademik dan juga dari segi saksiah. Saya rasa itu saja secara umumnya bahagian saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Ustazah, ya, kita mulai tahun ni, Ustazah, kita ada kelas aliran agama. Ya. Kelaki untuk atas 1, ya. Kelas special ni, kelas khas, ya, kelas aliran agama. Dan sudah wujudnya kelas kata 4, kelas sains, ya. Kelas sains tulen. Kemudian kelas biasa lain lah. Kemanusiaan, ya. Terima kasih pada Ustazah Nurrehan selaku penolong kanan pentadbiran yang telah memberikan gambaran dan penjelasan mengenai kurikulum dan akademik, dan telah ditambah sedikit lagi oleh pengetua mengenai aliran-aliran yang ada,
dan juga kelas-kelas yang ditawarkan di sekolah ini. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak yang dikasihi sekalian, kita akan mendengar sikit dalam siri bual bicara ini mengenai pengurusan hal ehwal murid ya, dalam masa Covid ni. Ini adalah satu perkara yang sangat penting, yang sangat diutamakan. Apakah SOP yang kamu perlu patuhi? Sebab setelah sekian lama tak bersekolah, maklumlah kena cari dah baju sekolah, tak tahu kat mana kan hilang kan, tak jumpa stokin dan sebagainya. Jadi kena persediaan. Jadi penampilan yang bagaimana untuk ke sekolah. Jadi untuk itu penolong kanan hal ehwal murid Hajah Nurhaida binti Abu Bakar akan memberikan penjelasan apa yang perlu diikuti dan dipatuhi oleh murid-murid sekalian. Dipersilakan Hajah Nurhaida. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cikgu Mas binti Sani, Kaunselor Cemerlang, SMK Jengai Lempung. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam sesi bual bicara persediaan pembukaan sekolah SMK Jengai Lempung bersama-sama barisan pengurusan sekolah yang dipertua PIBG dan barisan guru-guru. Baik, jadi saya daripada unit hal ehwal murid akan memberi sedikit penerangan berkaitan dengan hal ehwal murid. Jadi sebelum saya meneruskan penerangan saya ingin mengucapkan selamat kembali ke SMK Jengai Lempung kepada anak-anak murid tingkatan 2, 3, 4 dan sebahagian daripada kelas pendidikan khas. Dan tak lupa kita juga ingin mengucapkan selamat datang kepada murid-murid tingkatan 1 dan sebahagian daripada murid-murid pendidikan khas yang pada tahun ini menyertai warga SMK Jengai Lempung dan kepada pelajar-pelajar baru yang baru menyertai warga CHELS. Jadi pada tahun ini SMK Jengai Lempung telah mempunyai anak-anak seramai 531 orang. Kalau tengok daripada awal hari itu hanya 200 orang, jadi tahun ini sudah menjadi 531 orang dan alhamdulillah kami sebagai guru sangat mengalu-alukan kedatangan anak-anak ke SMK Jengai Lempung. Dan saya rasa anak-anak semua sangat teruja untuk kembali ke sekolah. Begitu juga dengan ibu bapa sangat teruja untuk menghantar anak-anak ke sekolah, memulakan kembali rutin menghantar anak ke sekolah. Dan kita semua merasa sangat gembira apabila sekolah boleh dibuka. Gembira bercampur bimbang lah dengan norma baharu dengan keadaan semasa ni. Jadi untuk itu marilah kita bersama-sama memastikan mendengar pesanan daripada pihak sekolah tentang situasi persediaan pembukaan sekolah. Jadi pertama sekali daripada sekolah dan khususnya daripada unit hal ehwal murid, saya meminta ibu bapa sebelum hari pertama pembukaan sekolah, sila pastikan anak-anak semua sihat, tiada demam, tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan ada COVID-19. Pastikan anak sihat. Kalau anak-anak tak sihat ataupun ada tanda-tanda gejala-gejala, jadi mohon pada hari pertama itu biarlah anak berehat dulu di rumah. Pastikan anak-anak sihat baru pergi ke sekolah. Ini untuk keselamatan semua pihak. Begitu juga kalau
ibu bapa atau anak-anak baru balik daripada kawasan yang ada wabak COVID-19 ataupun kawasan PKPD. Jadi pihak sekolah insya-Allah yang tuan-tuan kita membenarkanlah anak-anak bercuti lagi sehinggalah keadaan terjamin selamat untuk kembali ke sekolah. Kemudian yang seterusnya, pihak sekolah juga ingin mengingatkan kepada anak-anak dan ibu bapa datang ke sekolah wajib pakai pelitup muka. Wajib pakai pelitup muka ini bukanlah untuk menyusahkan semua sesiapa, tapi untuk keselamatan semua pihak. Sebab kita tak tahu siapa yang akan membawa virus COVID-19 ini. Pihak sekolah juga ingin mengingatkan pada anak-anak sentiasa menjaga penjarakan di antara satu sama lain, kerana sentuhan adalah salah satu perkara yang sangat mudah untuk kita terjangkit dengan virus COVID-19 ini. Jadi sentiasalah jaga penjarakan. Jadi saya pastilah anak-anaknya hari pertama, oleh kerana sangat teruja, dah lama tak pergi sekolah, rindu pada kawan-kawan, rindu pada situasi sekolah, jadi dia lupa. Dia lupa tentang kebimbangan ibu bapa, kebimbangan guru-guru tentang wabak ini. Jadi terlalu seronok. Nanti ada yang berpeluk-peluk sebab dah lama tak berjumpa. Jadi saya mintalah pada semua anak-anak, jagalah penjarakan. Baik, yang seterusnya kita seperti yang telah diwawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, hendaklah kita sentiasa membasuh tangan. Baik, di sekolah banyak sinki-sinki disediakan untuk membasuh tangan. Alhamdulillah di sekolah kita ni kita ada seorang guru MacGyver. Maksudnya kita ada guru yang serba boleh. Jadi sinki kita tak perlu beli. Cikgu Abdul Malik dia memang seorang yang sangat kreatif, sangat memberi komitmen yang tinggi. Jadi sangat cantik buatannya. Jadi pelajar-pelajar datang sekolah, keluar masuk daripada gate tu terus basuh tangan. Jangan lupa basuh tangan, ada sabun disediakan. Jadi tak ada apa-apa kesusahan pun. Jadi masuk, amalkan basuh tangan. Jadi seterusnya kita juga berharap pelajar-pelajar kalau terbersin, tutuplah mulut dengan tisu. Jangan hadap kawan, batuk atau bersin, tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan. Dia eloknya tisu lah, lebih selamat tisu. Dan seterusnya bila masuk ke sekolah nanti, sekolah ada sediakan pengimbas suhu. Jadi pelajar-pelajar akan melakukan imbasan suhu dengan dibantu dan dipantau oleh guru-guru. Sekiranya suhu melebihi 37.6 darjah, pelajar-pelajar dinasihatkan kembali semula ke rumah. Pihak sekolah akan menelefon ibu bapa untuk mengambil anak-anak ini. Sekiranya ibu bapa tak boleh datang atau lambat datang, kita akan bawa anak-anak ni ke satu bilik yang dipanggil bilik isolasi. Jadi di bilik ini murid yang suhunya lebih 37.6 tu kita akan letakkan di situ sementara menunggu ibu bapa datang. Kita akan ambil suhu balik. Kita akan buatlah sesuatu untuk mengawal supaya tidak tersebar kepada pelajar lain. Jadi nanti kita juga akan sediakan banner berkaitan dengan SOP COVID-19 dan juga kita akan sediakan video SOP COVID-19 ni. Jadi kita akan sebarkan melalui grup kelas, insya-Allah. Baik, itu tentang SOP pembukaan sekolah dari norma baharu COVID-19. Walaupun perkara ini sudah menjadi satu perkara biasa mungkin di kalangan anak-anak dan ibu bapa,
Tapi pihak sekolah tetap bertanggungjawab untuk mengingatkan anak-anak dan ibu bapa tentang SOP COVID-19 ni. Baik, seterusnya, pembukaan sekolah walaupun dalam norma baru tetap kita tekankan tentang pematuhan disiplin sekolah. Jadi dah lama tak sekolah, mungkin anak-anak rambutnya pun dah berfashion, rambutnya pun dah panjang. Jadi nak buka sekolah ni ada lagi lebih kurang 2 hari setengah. Jadi mohonlah ibu bapa pastikan anak-anak telah berkunjunglah ke kedai gunting rambut. Guntinglah rambut, pastikan rambut ini untuk pelajar lelaki, pastikan rambut pendek. Dia dari segi peraturan berambut ni, pelajar lelaki rambut sebelah tepi tidak boleh melepasi cuping telinga. Sebelah tepi tak boleh melepasi cuping telinga, dan di bahagian depan tak boleh juga melepasi separuh daripada bahagian dahi. Sebab tu kalau di sekolah cikgu disiplin akan tarik rambut, dia akan tarik tengok. Kalau sampai hidung maksudnya panjang rambut. Kita buat peraturan begini bukanlah untuk menyusahkan sesiapa, tapi sebab kita nak lahirkan anak-anak yang berdisiplin, berketerampilan, yang smart, yang kemas, yang sedap mata memandang. Jadi anak-anak pun selesa nanti dengan situasi yang kemas dan nampak handsome lah untuk anak-anak lelaki. Baik, bagi anak-anak perempuan, pastikanlah tudung anak tu jangan terlalu singkat, jangan sampai melepas nampak bahagian bahu. Pastikan, sebab kita nak jagalah anak-anak kita ni yang comel-comel ni, kalau boleh biarlah nampak sopan, nampak beradab. Dari segi pakaian, baik lelaki ataupun perempuan, pastikan baju yang dipakai oleh anak-anak tidak jarang. Tak jarang. Walaupun lelaki, kita kena pastikanlah pakaian anak-anak tu tidak jarang. Dari segi kasut, kasut kalau ikut peraturan hendaklah daripada kain kanvas. Ini untuk pelajar biasa. Kalau pengawas, boleh kasut separuh kulit. Untuk pengawas, dia ada keistimewaan sikit lah untuk pengawas. Dan pada tahun ini, pakaian untuk pengawas sekolah kita adalah pakaian berwarna biru. Bagi pelajar lelaki, kemeja berlengan panjang biru. Kita galakkan biru lah. Kalau sebelum-belumnya biru tu berlengan panjang lah. Berlengan panjang, dan seluar dia biru muda dan seluar biru gelap. Pelajar perempuan, baju kurung biru muda, tudung biru muda dan kain biru gelap. Jadi pengawas ni saya menggalakkan pengawas pakai kaus hitam untuk biar dia nampak seragam. Dan pengawas ni patutnya begitulah. Dia kena, bila jadi pengawas ni, dia kena lebih daripada orang lain. Dia kena lebih daripada disiplin, daripada tanggungjawab, daripada tingkah laku yang baik. Dia kena lebih lah, sebab dia adalah pelajar-pelajar yang terpilih. Dan yang terakhirnya, saya harap dari segi kekemasan diri ni, anak-anak minta ibu bapa pastikan kuku anak-anak tu dipotong, potong pendek, biar kemas, Bersih. biar nampak bersih. Sesuailah dengan situasi kita yang tak sabar nak ke sekolah ni. Jadi cikgu-cikgu pun tak sabar nak sambut anak-anak datang sekolah. Sebab itu pada hari pertama kita akan adakan satu program amalan guru penyayang menyambut anak-anak datang sekolah, dan kita akan bagi sesuatu untuk anak-anak sebagai menyambut kedatangan anak-anak dan menunjukkan rasa gembira dapat bertemu kembali dengan anak-anak murid ni. Kemudian anak-anak akan bergerak ke kelas. Di kelas, guru-guru kelas telah pun menyiapkan kelas untuk menyambut anak-anak. Dah susun meja mengikut penjarakan yang ditetapkan. Ada cikgu yang labelkan nama anak-anak, jadi anak-anak masuk duduk saja. Dan kelas juga diceriakan.
cikgu buat tampal macam-macam perkara lah supaya anak-anak bersemangat datang sekolah dan seronok belajar. Kemudian bagi pelajar tingkatan 1, insya-Allah kita akan adakan orientasi, tapi orientasi dalam kelas sajalah. Kita tidak ada orientasi berkumpul seperti biasa. Jadi guru kaunseling dan guru disiplin mungkin akan pergi ke kelas-kelas untuk menerangkan tentang memperkenalkan dan menerangkan tentang SMK Cengal Lempung pada anak-anak yang baru ini. Jadi pada hari pertama itu ibu bapa, anak-anak ni dia dah mula belajar. Dia dah mula belajar. Jadi pastikanlah anak-anak ni datang sekolah bawa buku. Ikut jadual seperti yang telah diberikan. Pihak sekolah berikan, ikut jadual, bawa buku teks, bawa buku nota. Sekiranya belum ada anak-anak yang belum ada, bolehlah berhubung dengan guru kelas. Yang penting hari pertama kita dah mula belajar dan anak-anak perlu ada buku nota dan buku teks. Baik, seterusnya tentang kantin sekolah. Jadi unit HAM ni dia banyak sikit lah. Minta maaf Tuan Haji. Unit HAM murid ni dia banyak sikit benda kita nak terang. Tentang kantin sekolah, pada pembukaan ini kantin telah mula beroperasi seperti biasa. Jadi anak-anak digalakkan membeli makanan di kantin. Jadi pada Ahad malam, 4 hari bulan malam, guru kelas akan memasukkan menu makanan di kantin dalam grup kelas untuk pelajar-pelajar membuat tempahan. Jadi guru kelas akan ambil tempahan dan guru kelas akan kongsikan menu ini, tempahan ini dalam grup kantin supaya memudahkan pengusaha kantin untuk menyediakan makanan. Dan makanan ini pada hari esoknya akan dibungkus oleh pengusaha kantin. Jadi ketua kelas pada waktu rehat akan pergi ambil makanan ini dan semua anak-anak murid akan makan di dalam kelas. Seperti yang sebelum ni lah, makan dalam kelas. Jadi walaupun anak ni berada di mana pun, di kawasan sekolah, di kantin, di dalam kelas, jadi anak-anak ini mesti mematuhi SOP. SOP dalam kelas, SOP ke koperasi, SOP di tandas, SOP di surau, semua ada. Jadi anak-anak ni akan sentiasa kita pantau supaya sentiasa mematuhi SOP. Jadi untuk surau, pada pembukaan kali ini, anak-anak juga akan bersolat di surau bagi tingkatan 4 dan tingkatan 1 Al-Khawarizmi. Kerana tingkatan 4 dan 1 Al-Khawarizmi ni dia balik pada jam 3.20 petang. Jadi mereka akan solat zuhur di surau. Jadi saya mohon ibu bapa pastikan anak-anak ni bawa sejadah dan telekung sendiri. Jadi saya rasa setakat ini dulu untuk daripada unit awal murid. Jadi saya ucapkan tahniah kepada anak-anak yang menjadi warga CES pada tahun 2021. Saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada para pengawas pengawas baru pada tahun ini yang baru dilantik. Jadi semoga semuanya berada dalam keadaan ceria, seronok datang sekolah, bersemangat dan sentiasa berazam untuk menjadi pelajar yang baik tingkah laku, menyayangi diri, ibu bapa, keluarga dan negara, bersemangat untuk cemerlang dalam akademik dan semoga semua kita sentiasa diberkati Allah. InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada ulasan. Okey, apa tambahan untuk pengawas, katalah anak-anak yang masih lagi berminat untuk jadi pengawas, yang tak ada ruang, mungkin saya ni kita insya-Allah kita akan buka lagi ruang untuk jadi pengawas. Bolehlah berbincang dengan JPKM, guru pengawas dan sebagainya. Kita tak hadkan lagi sebenarnya jumlah pengawas kita. Boleh tambah lagi
Okey, yang penting kita bakat kepimpinan itu kita kembangkan lagi. Okey. Terima kasih kepada PKM dan Tuan Pengetua, iaitu penjelasan daripada PKM mengenai persediaan anak-anak untuk sesi buka sekolah. Ya, semoga anak-anak dan ibu bapa mendapat gambaran dengan lebih jelas. Sini ada dua lagi tambahan, ya, oleh PKM saya sampaikan di sini, ya. Okay. Semasa kehadiran ke sekolah, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan keselamatan anak-anak ketika datang ke sekolah, ya. Pastikan keselamatan ketika datang ke sekolah, terutama anak-anak yang menunggang basikal. Ya, anak-anak yang menunggang basikal, pastikan anda menunggang dalam keadaan yang selamat. Ya, kalau boleh, saya rasa kalau bila menunggang basikal ni, biarlah kita menghadap arah kenderaan lain yang datang tu. Kemudian yang naik motor, pastikan anda memakai topi keledar. Ya, kalau ikutkan undang-undang, anda tak dibenarkan anak-anak yang di bawah umur tidak mempunyai lesen, tidak dibenarkan menunggang motosikal ni. Ya, dan anak-anak juga yang tidak berlesen, kalau ikutkan sebelum ni, saya rasa tak dibenarkan parking di kawasan sekolah, ya. Ibu bapa hantar. Jadi eloknya kalau ibu bapa lah yang menghantar anak-anak ni. Okey. Jadi itu sikitlah tambahan yang saya diminta sampaikan oleh PKM. Kita ada kawalan semasa balik sekolah tu untuk masa penyuraian itu. Supaya kita tak berlaku keadaan yang susah, penyuraian. Ini pihak PPD JPM betul-betul mengharapkan proses penyuraian itu masa pelajar balik itu kita dalam keadaan yang bersistem dan juga tidak berlaku kerusakan untuk mengelakkan berlakunya sentuhan dan sebagainya. Dan kita akan buka 3 pagar. Kita akan buka semua pagar kita untuk udahkan supaya tak berlaku kerusakan. Okey? Okey, kita akan buka 3 pagar tu dan kita akan tengoklah mengikut agihan tempat tinggal pelajar. Baik, jadi di sini sedikit, ya, sebagai guru kaunseling sekolah, saya ambil kesempatan di sinilah untuk menerangkan sedikit bagi unit bimbingan kaunseling. Jadi untuk anak-anak, makluman anak-anak semua, khasnya pelajar tingkatan 1 dan pelajar baru di sekolah ni, ya, saya Cikgu Mas binti Sani, guru cemerlang bimbingan kaunseling, dan tahun ni kita ada seorang lagi kaunselor baru, iaitu Cikgu Nurhaniza. Okey, untuk makluman anak-anak, kami berdua adalah guru kaunseling yang dipertanggungjawabkan menjalankan tugas sebagai kaunselor di sekolah ini. Dan untuk semua anak-anak, maklumkan, ya, tahun ni alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Pengetua, ya, kita mempunyai bilik kaunseling yang lebih selesa. Ya, kita ada 2 bilik kaunseling. Jadi Cikgu Nurhaniza akan duduk di bilik kaunseling tingkat atas dan saya akan duduk di paras bawah, ya, bilik kaunseling yang baru. Dan bagi anak-anak yang ingin mendapatkan perkhidmatan bimbingan kaunseling, anda juga perlu mematuhi SOP, ya. Sebelum masuk bilik kaunseling tu ada tanda penjarakan, anda dikendaki basuh tangan, ya, sanitasi dan sebagainya, dan kena membuat temujanji lah. Sebab kali ini pada satu masa bilik kaunseling hanya boleh dihuni oleh tidak melebihi 3 orang pelajar saja. Itu pun mengikut kapasiti keluasan bilik kaunseling sekolah, ya. Okey, jadi untuk makluman anak-anak semua, sesungguhnya kami di sekolah ini memang, ya, merindui senyum tawa, gurau senda, riang-ria anak-anak untuk kembali ke sekolah. Cikgu sangat teruja untuk berjumpa dengan anda semua setelah sekian lama tidak berjumpa. Khasnya untuk mengenali anak-anak tingkatan 1, ya. Silalah ke bilik kaunseling dengan tag oleh Kementerian Informasi, Kesejahteraan dan Kecemerlangan. Jadi anak-anak datanglah ke sekolah, ya, dengan cikgu nak bagi satulah yang neurolinguistik punya, ya. Datang dengan semangat, datang dengan fokus, datang dengan ceria, datang dengan seronok, ya. Sebab tugas kaunselor dalam masa COVID ni, ya, kami fokus kepada psikososial dan kesejahteraan mental anak-anak, iaitu pembugaran emosi,
ya. Cikgu akan kenal pastilah, dah lama dah anak-anak duduk di rumah ni, kami akan mengenal pasti pembugaran emosi anak-anak, ya, untuk membina satu sikap pemikiran yang positif. Ya, pemikiran anak-anak kena positif, emosi tenang, stabil, akhlak, tingkah laku yang mulia dan sebagainya. Khasnya untuk menangani pengurusan stres. Bagaimana anak-anak nak menguruskan stres? Sebab stres tu adalah normal bagi semua manusia, tetapi bagaimana kita nak menguruskannya, bolehlah, ya, tanpa segan silu, ya, kami sentiasa bersedia. Silalah datang berjumpa kami berdua. Seterusnya anak-anak, nanti sekejap lagi lah, mungkin lepas Jumaat, cikgu akan masukkan video selamat kembali ke sekolah, ya. Unit bimbingan kaunseling dan UHAM telah bergabung, ya, membuat sebuah video selamat kembali ke sekolah. Cikgu akan masukkan dan bolehlah anak-anak tonton. Kemudian kita juga ada banner-banner di luar tu yang akan dipasang sepenuhnya petang ini, ya, untuk menyambut anak-anak ke sekolah pada tahun ini. Okey, sebagaimana yang dimaklumkan oleh Haji Haida tadi, minggu orientasi kita akan jadualkan semula. Minggu silaturahim khasnya bagi tingkatan 1 lah, kena jadualkan semula sebab kita tidak boleh mengumpulkan anak-anak secara mass, ya, dalam dewan. Cikgu akan bincang dengan Cikgu Malik, Ketua Guru Disiplin, Cikgu Nurhaniza dan PKM. Macam mana kita nak masuk serta Tuan Pengetua lah. Saya pasti Tuan Pengetua berminat untuk masuk ke kelas-kelas ni, ya, untuk kita bersama anak-anak agar mendapat gambaran, ya, di bawah program amalan guru dan sekolah penyayang. Jadi itu dulu anak-anak daripada kaunselor anda, ya, dan sahabat saya Cikgu Aniza, ya. Cikgu harap, ya, datanglah ke sekolah dengan semangat, fokus dan ceria, insya-Allah. Jadi sampai di situ dulu. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seterusnya cikgu serahkan kepada Puan Sohana binti Muhammad untuk menerangkan, ya, pengurusan koperasi sekolah. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Kaunselor Cemerlang SMK Cengkareng iaitu Cikgu Mas. Okey, saya Cikgu Sohana binti Muhammad, iaitu Ketua Bidang Kemanusiaan, juga selaku Bendahari Koperasi SMK Cengkareng. Okey, di sini saya mewakili Cikgu Ridwan, iaitu PK Co-Curriculum, untuk menerangkan sedikit tentang pengoperasian koperasi pada tahun ini. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan selamat datang kepada semua pelajar SMK Cengkareng, sama ada pelajar baru ataupun pelajar yang lama, iaitu tingkatan 1, 2, 3 dan 4. Okey, untuk secara umumnya berkenaan dengan koperasi SMK Cengkareng sudah mula beroperasi pada tahun ini, iaitu pada awal tahun, iaitu kita telah buka jualan buku pada 15 Januari sehingga 19 Januari 2021. Okey, cikgu rasa pada hari itu, pada waktu itu, penjualan buku sudah sepenuhnya dibeli oleh pelajar-pelajar dan ibu bapa melalui kita buat pembelian secara drive-thru, dan kita buat mengikut SOP yang ketat lah, dan kebanyakan pelajar cikgu rasa sudah mempunyai buku. Cuma bagi pelajar-pelajar yang baru mendaftar ke sekolah ini, jadi kepada pelajar baru yang belum mempunyai buku ataupun alat tulis, boleh membeli dan membuat pembelian tersebut pada hari pertama pembukaan sekolah. Sebenarnya pada minggu ni boleh juga, pada semalam dan hari ini pun ada parent yang datang membeli buku. Okey, jadi kepada pelajar dan parent yang tak datang lagi dan tak boleh datang pada minggu ini,
kita buka lagi pembelian pada hari pertama dan sepanjang minggu hadapan untuk pembelian buku serta alat tulis. Okey, untuk pengetahuan semua pelajar dan semua pelajar telah maklum, Koperasi SMK Sungai Lempung dia beroperasi pada waktu rehat sahaja, iaitu pada jam 9.40 sehingga 10.10 sahaja. Dan pelajar yang akan membeli di koperasi adalah wakil pelajar sahaja, iaitu terdiri daripada ketua kelas ataupun penolong kelas sahaja. Yang pelajar lain kita tak benarkan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, dan pelajar-pelajar tersebut akan berada dalam petak yang telah disediakan oleh pihak sekolah, yang telah pihak sekolah buat yang terbaru. Jadi pelajar-pelajar tersebut akan berada di petak-petak yang telah ditetapkan. Okey, jadi untuk mesti pelajar-pelajar tertanya tentang baju koko dan seluar sukan. Okey, untuk baju koko dan seluar sukan, pembelian dan kita akan buka penjualan dan pembelian tersebut pada hari pertama buka sekolah dan sepanjang minggu tersebut. Sebab kita sudah menerima baju koko daripada pembekal. Yang pembelian tu Cikgu Susana dia pelajar saja beli. Bukan ibu bapa datang beli Bukan. Pelajar. Okey, Ibu bapa tak boleh lagi Okey, tak mahu lagi pelajar akan beli, dia akan maklum, dia bincang Cikgu Susana datang Jadi kita pada akan mulai bagi pula ke apa-apa keperluan yang berkaitan dengan koperasi ini. Jadi kita akan bagi harga yang terbarulah untuk baju koko dan seluar koko. Okey, jadi untuk hari minggu pertama kita tak pakai lagi lah baju koko orang. Okey, jadi untuk minggu pertama pembelian dan penjualan akan dibuka untuk baju koko dan seluar koko. Okey, jadi itu saja, dan pihak koperasi dan pihak sekolah berharap agar pelajar-pelajar semasa pembelian tersebut akan mengikut SOP yang telah ditetapkan lah, dan patuh kepada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Okey, itu saja daripada saya. Okay. Kita begitu amat menggalakkan pelajar untuk pakaian koko, uniform sekolah dan sebagainya. Tapi apa ni, mungkin kalau yang tak dapat apa kita buat secara beransur-ansur sebenarnya, tapi kita begitu amat menggalakkanlah untuk beli uniform. Memang walaupun kita koko berjalan, tapi mengikut SOP yang digariskanlah. Maknanya pelajar selepas itu kita ada lagi berkaitan dengan aktiviti koko yang termasuk seluruh pemakaian dan koko, kita begitu amat menggalakkan Yang saya difahamkan sebelum ni pun memang ramai pelajar yang dah pakai uniform semua kan. Bagus sekolah ni Okey. Okay, terima kasih pada Puan Suhana yang memberikan penjelasan tentang pengurusan koperasi dan tambahan oleh Tuan Pengetua. Jadi saya rasa tak lengkap majlis buah bicara kita ni tanpa kita mendengar harapan, nasihat daripada yang dipertua PIBG kita. Jadi saya mempersilakan Cik Muhammad Hafiz bin Muhammad Noor untuk menyampaikan sedikitlah pesanan beliau kepada ibu bapa dan anak-anak. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Mas mengurusi buah bicara kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang saya ucapkan kepada semua ibu bapa dan juga para pelajar SMK Sungai Lempung. Terutamanya dalam keadaan suasana pandemik COVID-19 ini, kita berhadapan dengan ujian-ujian sampai tidak boleh datang ke sekolah. Jadi kita mengambil inisiatif daripada saranan pihak Kementerian Pelajaran menggunakan kaedah PDPR
pembelajaran dan pengajaran di rumah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang diterajui oleh sahabat saya yang dimuliakan Tuan Haji Muhammad bin Cik Ibrahim, penolong kanan sebagai ketua sekolah, penolong kanan pentadbiran, Puan Hajah Nur Rehan binti Yusof, PKM, Ustazah Nur Haida binti Abu Bakar, dan semua sekali lah pihak pentadbir dan juga guru-guru sekolah SMK Singapura. Saya bercakap sebagai yang di-Ketua PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, mengharapkan semua anak didik sekolah dan yang disokong kuat oleh ibu bapa yang tolonglah prihatin kepada anak-anak kita, hadirlah sekolah, hadirlah ke sekolah, kerana di sekolah terdapat proses pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran dalam arti kata taman-taman ilmu. Siapa yang berada di dalam taman-taman ilmu, umpama dia berada di dalam taman-taman syurga, kerana malaikat rahmat akan mengunjungi di mana sahaja terdapat taman-taman ilmu. Bukan sahaja kita belajar di sekolah untuk lulus perpustakaan, apa yang sampai target dia tingkatan 5 SPM dah cukup setakat itu, bukan. Orang yang bijak, orang yang cerdik tak lengkap kalau dia tidak berilmu. Tetapi tidak kita kata orang yang tidak berilmu itu bodoh, bukan. Jadi bersempena dengan kita punya moto sekolah kita, berilmu, beramal, berbudi. Jadi orang yang berilmu umpama pohon yang rindang. Kata Imam Al-Ghazali, pohon yang rindang, tetapi kalau tidak beramal umpama pohon yang rindang yang tidak berbuah, yang tidak memberi manfaat apapun kepada orang lain. Jadi bila digabungkan dengan berilmu dan beramal, lahirlah insan yang akan berbudi kembali kepada pihak guru, pihak sekolah dan juga pihak komuniti setempat. Dalam gabungan tiga-tiga tadi, lahirlah seorang insan yang hebat. Bila lahir seorang insan yang hebat, kita boleh pulangkan balik apa yang kita dapat kepada generasi yang seterusnya, iaitu adik-adik kita. Seterusnya membawa nama sekolah, membawa nama kampung dan juga nama keluarga sendirilah di peringkat setakat mana yang kita sampai. Jadi hadirlah ke sekolah, ibu bapa, tolong pastikan anak-anak, tuan-tuan dan perempuan sekalian berada di sekolah pada waktu sekolah. Waktu yang sepatutnya dia berada di sekolah, dia kena ada di sekolah. Dan kami berharap sekiranya ada sesuatu permasalahan yang berlaku, andai kata tidak dapat anak-anak kita dihantar ke sekolah, pastikan dan kita cuba sedaya upaya untuk berhubung dengan pihak sekolah sebelum tamatnya waktu sekolah. Kerana dalam perkiraan peratusan kehadiran sekolah, sekiranya ramai pelajar-pelajar kita yang tidak hadir sekolah, dia akan menurunkan peratusan kehadiran di sekolah. Saya insya-Allah bercadang sesiapa anak pelajar yang hadir ke sekolah 100% bulanan dan 95% tahunan, saya akan bagi dia sagu hati ataupun penghargaan dalam berbentuk apa, nanti kami akan fikir sama-sama. InsyaAllah promosi memang kita sekolah dengan PIBG kita akan buat satu anugerah khas, anugerah kehadiran ni Mas Ya insyaAllah fikir InsyaAllah kita bagi hadiah special ni, bagi hadiah Jadi mulai 5 bulan ni kita kira dah. Kita kira mulai 5 bulan. Kita kira dah. Ya kita kira pertama je. Okey, baiklah, itu rancangan kami daripada pihak PIBG dan juga pihak sekolah untuk memastikan anak-anak kita berada di sekolah supaya kita boleh menjadikan satu hala tuju sekolah untuk melahirkan anak-anak kita ni, yang mana
kita nak nama SMK Lempung ataupun CHES ni boleh menjadikan sebuah sekolah pilihan warga Kuantan tahun 2025. Jadi yang berada di sekolah pada sekarang inilah, pada masa ini, yang akan membawa satu perubahan nama sekolah kita ni. Jadi sebagaimana yang kita tahu, pelajar sulung kita akan menduduki peperiksaan SPM pada tahun hadapan 2022, merupakan pelajar sulung, anak sulung kelahiran CHES yang akan menduduki peperiksaan SPM. Jadi saya cabar anak-anak pelajar sekalian untuk menyahut cabaran saya. Hadir ke sekolah dan pastikan anda mempunyai semangat dan juga tahap disiplin yang maksimum. Orang yang berdisiplin insya-Allah akan mencapai kejayaan sebagaimana yang pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa harapkan, insya-Allah. Okey, para ibu bapa dan anak pelajar sekalian, program yang dimainkan juga penting dalam menaikkan semangat anak-anak pelajar dan juga pihak pentadbir dan juga guru-guru di dalam sekolah, iaitu slogan kita adalah sederak memartabatkan kemajuan pendidikan CHES. Kalau kita dengar sederak ni kan, sederak tu kalau orang cakap, kalau dalam saya masa tentera dulu, hentak kaki tu kalau 300 orang bunyi satu saja. Maknanya betul-betul tingkatkan dia punya disiplin dan kualiti. Berderak-derak orang berjalan untuk mencapai kejayaan. Jadi sederak yang dimaksudkan dalam ni untuk memartabatkan kemajuan pelajaran sekolah Lempung kita ni, sekolah CHES kita ni, tidak dimainkan oleh satu pihak sahaja. Pihak guru memainkan peranan pihak guru, tetapi pihak pelajar tidak memainkan peranan sebagai seorang pelajar yang baik, dan juga pihak ibu bapa tidak menyokong anak-anak pelajar dan sekolah dengan baik. Maka kita akan mencapai satu penurunan tahap pembelajaran dan seterusnya sahsiah diri. Itu yang kami bimbangkan. Jadi saya minta pada pelajar dan juga para ibu bapa, tolonglah kita pastikan, kenapa dicakap berkali-kali tentang kehadiran. Kehadiran memainkan peranan yang penting, kerana bila kita hadir di sekolah, kita akan dapat ilmu yang terus daripada seorang guru. Kerana seorang guru yang mengajar berterusan, maksudnya berterusan dengan pelajar dia, maknanya dia pelajar tu dapat secara langsung daripada seorang guru. Kita kalau tak datang tu, besok nak kena tengok lagi dengan kawan-kawan apa semua. Jadi penyampaian tu saya rasa kurang berkesan. Jadi tolonglah kasihani guru-guru anda sebagaimana guru anda semua kasihi anda semua pelajar. InsyaAllah saya mewakili rakan PABG yang naib yang di-Pertua dan juga ahli jawatankuasa yang lain, sangat-sangat berharap, dan kami juga berjanji pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keselamatan anak-anak anda insya-Allah akan berada di tahap yang paling maksimum. Kami akan cuba sedaya upaya untuk memastikan kehadiran anak tuan-tuan dan puan-puan diikuti dengan SOP yang telah ditetapkan oleh KPM dan juga KKM dan juga pihak sekolah sendiri, untuk memastikan anak-anak anda pulang dengan selamat, datang dengan selamat. Jadi saya berharap sekali lagi, datanglah ke sekolah, datanglah ke sekolah. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah sekiranya ada apa-apa persoalan dan juga kemuskilan, boleh berhubung terus dengan saya sendiri ataupun dengan pihak pentadbir sekolah. Kami akan cuba sedaya upaya untuk mendengar dan juga memahami serta mengambil tindakan ke atas sebarang masalah yang berlaku. Andai kata kita tidak minta kepada tuan-tuan dan juga anak jagaan tuan-tuan dan perempuan sekalian. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saja dia kan. Apa ni, terima kasih lah. Terima kasih. Terima Ya, kasih. memang banyak bantu kita lah. Okey. Mas apa ni, sebenarnya untuk makluman sahabat-sahabat tuan-tuan perempuan semua dan pelajar semua, rakaman kita ni akan kita siarkan dalam YouTube apa ni, Channel. channel. Kemudian dalam FB pun ada, FB pun ada, dan boleh share lah, boleh kembangkan kepada kawan-kawan. Yang penting maklumat kita ni sampai. Sebenarnya sekolah kita sekarang kita sudah ada apa ni, satu apa ni, macam TV lah. Macam TV sekolah ya. Media. Selama ni kita dah buat beberapa kali secara langsung, secara live program kita, dan ini adalah sebahagian daripada usaha kita untuk memperkasa sekolah ya, melalui penggunaan teknologi media ni. Jadi untuk program sebegini kita akan kembangkan lagi. Ini bila pelajar fungsi bila pelajar masuk kembali nanti, kita akan gerakkan pelajar pula untuk menghidupkan media sekolah kita ni ya. Dengan apa ni, untuk child channel ni. Mungkin kita akan lantik ada wartawan di kalangan apa ni, pelajar ya, beraktiviti dan semua lagi menggunakan media ni, dan akan dipancarkan dan akan disiarkan melalui media-media kita yang ada untuk ditonton dan juga ditatapi oleh ibu bapa khususnya. Okey? Okey Mas. Okey. Terima kasih kepada YDP PIBG yang telah menyampaikan hasrat dan nasihat kepada anak-anak dan ibu bapa mengenai persediaan buku sekolah, dan makluman oleh Tuan Pengetua mengenai media pelajar kita, Charles Channel. Jadi anak-anak, siapa yang berminat tu bolehlah menonjolkan bakat anda, dan guru yang jawatankuasa Charles Channel ni diketuai oleh Puan Siti Rohani, Cikgu Malik dan Cikgu Nordin. Bolehlah kamu menyalahkan bakat melalui Charles Channel dalam pelbagai bidang. Jadi saya rasa sampai di sini kita sudah sampai ke penghujungnya. Sampai di sini majlis berbicara kita untuk persediaan buku sekolah. Diharapkan ibu bapa mendapatlah gambaran yang jelas sekarang dalam masa 2 hari lagi ni untuk membuat persediaan anak-anak. Dan yang paling penting sekali adalah anak-anak. Persediaan mental, emosi dan fizikal anda untuk kembali ke sekolah dengan sebaik-baiknya. Jadi saya sudahilah majlis berbicara kita dengan kalimah yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua.